Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung kembali majlis pengajian bulanan kita yang telah tertangguh selama sebulan lebih, iaitu mengikut catatan saya di sini hadirin sidang jemaah. Majlis terakhir kita adalah pada 17 Mac yang lepas, dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali perbahasan Kitabul Kabair. Kitab yang menceritakan berkenaan dengan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Abu Abdillah Az-Zahabi rahimahullah. Dan majlis kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, merupakan majlis kali yang ke-38 daripada kupasan dan syarahan kita terhadap kitab kita ini, dan kita akan memasuki perbahasan dosa besar yang ke-52. Dosa besar yang ke-52 pada muka surat yang ke-145. Dan dosa besar yang ke-52 ini, hadirin dan hadirat, adalah terjemahannya dalam bahasa kita melabuhkan pakaian melebihi buku lali dengan tujuan untuk menzahirkan kesombongan dan keangkuhan. Maka situasi ini yang menjadikan perbuatan itu termasuk dalam kategori dosa besar. Dan ini berhujahkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Luqman, yang mana Allah berfirman, dan ia juga merupakan salah satu wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, iaitu beliau mengatakan, atau Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan, dengan penuh kesombongan. Sebaliknya, yang Allah berikan anjuran dan perintah dari sudut langkah perjalanan kita ini adalah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Furqan itu, iaitu Allah menceritakan ciri-ciri ibadur Rahman dengan katanya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang disifatkan sebagai hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan haun. Dan kalimah haun itu adalah mereka yang berjalan dengan penuh santun, tidak sombong daripada cara perjalanan mereka. Dan ayat ni merupakan satu larangan yang jelas, wala, dan la di situ adalah la an-nahiyah, la larangan. Maknanya perbuatan berjalan dengan penuh kesombongan itu dilarang. Maka hukumnya adalah haram. Implikasinya adalah berdosa. Begitulah kefahaman kita ini. Kemudian
hadis tersebut ataupun ayat Al-Quran tersebut, ia lebih spesifik sebenarnya merujuk kepada larangan sombong. Larangan sombong. Tetapi ayat yang lebih spesifik ataupun dalil yang lebih khusus menceritakan berkenaan dengan larangan kita ini melebihkan pakaian daripada buku lali. Dan larangan ini hanyalah bagi orang lelaki. Adapun orang perempuan dia tidak termasuk dalam larangan melabuhkan pakaian melebihi buku lali ini. Larangan hanya kepada orang lelaki. Disebut di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Pakaian yang melebihi bawah daripada mata kaki, dan mata kaki di situ merujuk kepada buku lali lah dalam bahasa kita. Daripada al-ka'bain, daripada al-ka'bain. Maka itu adalah berada di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala, iaitu sesuatu pakaian yang melepasi paras itu, paras buku lali, maka ia berada di dalam neraka. Menunjukkan ada ancaman neraka terhadap melebihkan pakaian atau melabuhkan pakaian melepasi buku lali, baik seluar atau kain. Di situ Nabi mengguna istilah atau kalimah al-izar. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis tu, minal izar. Dan kita katakan izar ini adalah salah satu daripada dua pakaian yang dipakai oleh manusia pada hari ini. Dan kalau tuan-tuan teliti, macam bagi orang lelaki apabila mengerjakan ibadat umrah, dia ada kain ihram itu, dan kain ihram itu ada dua helai. Satu kain tersebut adalah untuk menutup bahu ke bawah, yang kita pakai itu, bahu ke bawah. Dan satu lagi kain tersebut adalah menutup pusat ke bawah atau pinggang ke bawah. Dan yang menutup bahu ataupun bahu itu, daripada bahu ke bawah itu, namanya adalah rida. Namanya adalah rida, kain rida. Manakala yang menutup bahagian pusat ke bawah itu disebut sebagai izar. Disebut sebagai izar. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Nabi, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Begitu. Hadis ini umum. Maknanya sama ada dengan tujuan sombong ke tak sombong ke, maka seseorang yang melabuhkan pakaiannya melepasi buku lali, ia termasuk dalam neraka. Ada ancaman dan ada larangan. Tetapi dalam hadis yang berikutnya, dia kaitkan pula ataupun dia ikatkan perbuatan tersebut dengan satu sifat. Dan disebutkan di sini, la yanzurullahu ila man jarra izarahu batara. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada orang yang melabuhkan kainnya disebabkan kesombongan. Batar. Dan batar ini adalah sombong atau dalam keadaan dia angkuh. Dia angkuh. Dan begitu juga ada hadis lain yang disebutkan di sini yang dijadikan sebagai hujah, yang dijadikan sebagai sandaran. Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. 3 golongan yang mana Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat. Dan kita ni kalau Allah tidak memandang kita, maka maknanya Allah memalingkan rahmatnya daripada kita. Dan apabila disebut pandangan Allah di situ, sebenarnya ia merujuk kepada rahmat Allah. Kepada rahmat Allah. Maknanya golongan yang Allah palingkan pandangan dirinya kepada mereka adalah golongan yang dilihat sebagai mendapat azab Allah.
yang tidak memperoleh rahmat Allah, sebaliknya golongan yang mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Dan disebut di sini 3 golongan yang mana Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak menyucikan mereka, tidak memberikan kemuliaan kepada mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa? Yang pertamanya adalah al-musbil. Al-musbil, seseorang yang isbal. Seseorang yang isbal. Dan apa makna isbal? Isbal adalah melabuhkan pakaian melepasi buku lali. Itu makna isbal. Dan apabila ada hadis yang melarang, yang kita sebut ma asfala minal ka'bain, itu minal izari fa finnar, maka perbuatan melabuhkan pakaian itu namanya isbal. Namanya isbal. Sebab itu kita ni orang lelaki, ya, sama ada pakaian kita isbal atau tidak isbal. Dia salah satu daripada 2. Orang yang tidak isbal ini, apabila pakaiannya maknanya ataupun kita tengok mengatasi atau atas daripada paras buku lali itu. Kalau dia pakai seluar pun, seluarnya itu tidak labuh sehingga melepasi buku lali. Tetapi sebaliknya, seluarnya di atas buku lali. Begitulah juga dengan kain ataupun jubah yang dia pakai, ataupun apa sahaja pakaian yang dia pakai, maka pakaiannya itu tidak melepasi paras buku lali. Dan jika ia tidak melepasi, maka ia dikira sebagai tidak isbal. Tetapi sekiranya ia melepasi, maka dia melakukan isbal. Jadi salah seorang yang mana Allah tidak akan melihat ke arah mereka pada hari kiamat adalah golongan ini. Golongan yang isbal dalam berpakaian. Dari sudut mazhab, maka mazhab Syafi'i adalah antara mazhab yang tegas dengan isu isbal ini. Maknanya mereka akan memastikan pakaian mereka tidak melepasi buku lali. Dan ini seperti yang saya sebut, bagi orang apa? Orang lelaki. Bagi orang lelaki. Adapun perempuan, memang keutamaan mereka untuk melabuhkan pakaian dan untuk melonggarkan pakaian, dalam erti kata bentuk badan mereka tidak dilihat. Adapun orang lelaki tidak. Dan yang keduanya, golongan yang Allah tidak melihat kepada mereka ini pada hari kiamat adalah golongan al-mannan. Golongan al-mannan. Allah sebut dalam Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah kata, jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan al-man. Al-mannu itu terjemahannya adalah mengungkit pemberian. Dia dah bagi, dia ungkit-ungkit. Wal adha, dan menyakiti penerima sedekah apabila kita bersedekah. Jangan bersedekah dengan menyakiti sama ada perasaan mereka ataupun menyakiti anggota badan mereka. Tak boleh menyakiti. Macam kita sedekah, nak sedekah kepada orang susah, tapi lidah kita dalam masa yang sama duk perli-perli mereka. Jangan. Yang tu disifat sebagai al-adha, sebagai menyakiti. Dan sebelum itu al-man. Jangan membatalkan pahala sedekah kamu. Maknanya sedekah dia sia-sia. Tak dapat pahala. Dengan al-man, iaitu dia mengungkit. Ungkit pemberian sedekah yang telah dia berikan. Maka ini yang disebut dalam tafsir Al-Qurtubi. Dia kata, dahulu ada seorang lelaki ni, yang mana dia kata kepada kawan dia, fa'altu ilaika, aku dah buat sekian dan sekian kepada kamu. Tiba-tiba kata ni atau kata-kata ni didengari oleh seorang tokoh ulama, dan ulama tu apabila dia dengar kawan ni mengungkit perbuatan baik dia kepada kawan dia, maka para ulama tu dia kata apa? Uskut fala khaira fil ma'ruf fala khaira fil ma'ruf idza uhsi. Diamlah kamu, tidak ada kebaikan pada ataupun tidak ada kebaikan pada kebajikan yang kita lakukan apabila ianya
diungkit-ungkit. Idza uhsi, dihitung-hitung. Aku pernah buat sekian, aku pernah buat sekian kepada kamu, aku pernah tolong, aku pernah bagi. Nampak? Tidak ada kebaikan pada kebajikan sekiranya ia diungkit-ungkit. Berdalilkan firman Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jadi golongan al-mannan ni adalah golongan yang juga tak dipandang oleh Allah pada hari kiamat, wal a'yadzu billah. Dan wal munfiqu sil'atahu bil halif atau bil halafil kadhib, iaitu orang yang melariskan barang jualannya dengan sumpah yang palsu. Yang ni dalam bab jual beli. Antara kezaliman yang Allah benci adalah kezaliman dalam jual beli. Sebab itu banyak ayat dalam Quran yang tuan-tuan perasan, banyak larangan wailul lil mutaffifin sebagai contoh. Yang ni semua terkait dengan jual beli. Maka hati-hati dalam berjual beli kerana ia boleh melibatkan kezaliman kepada pembeli daripada pihak penjual. Tetapi yang nak dijadikan sebagai sandarannya adalah pada perkataan al-musbil itu tadi. Dan apabila Allah tidak melihat kepada mereka, maka ini menjadi satu isyarat bahawasanya perbuatan yang mereka lakukan itu adalah satu maksiat. Satu maksiat yang besar dosanya di sisi Allah. Kemudian ada sebuah hadis lagi yang disebutkan di sini. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh, murajjilun ra'sah, yakhtalu fi mishyatih, idh khasafa Allahu bihil ard, fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika mana ada seorang lelaki dia sedang berjalan dengan satu pakaian yang cantik. Hullah ni adalah pakaian yang mahal sebenarnya. Fi hullatin tu'jibuhu nafsuh. Yang mana bila dia memakai pakaian tersebut, dia rasa bangga diri. Dia rasa megah diri. Dia ibarat orang berjalan contoh pakai kereta mewah. Sama juga orang yang berjalan pakai baju mewah. Tapi baju mewah zaman sekarang ni kita pun tak boleh nak nampak sangat perbezaannya macam orang lelaki. Kita pun tak tahu baju dia mewah ke tidak. Boleh jadi mahal. Dan boleh jadi nampak mahal tapi bandel sahaja. Ini sukar nak dikenal pasti sekarang. Tapi kalau kereta boleh. Kereta boleh dikenal pasti. Tengok jenama. Tengok rupa paras, rupa bentuk. Tapi pakaian ni biasa sukar. Kalau zaman dahulu mudah sebab pakaian hullah tu memang diketahui pakaian yang sangat susah nak dimiliki. Susah nak dimiliki dan sebab tu dia bila dia pakai dia rasa tu'jibuhu nafsuh. Pakaian tu menyebabkan dia rasa bangga diri. Dia rasa ujub, dia rasa seronok kepada dirinya. Murajjilun ra'sah, kepalanya disikat. Kepalanya disikat. Yang lebih tepatnya yang disikat tu kepala ke rambut? Rambut lah kan. Cuma disebut ra's kerana rambut tempatnya di kepala lah. Takkan lutut pula. Jadi sebab itu difahami. Cara terjemahan tu difahami. Maknanya kalau tuan-tuan baca murajjilun ra'sah, maka terjemahan kalau kita terjemah dengan keadaan rambutnya disikat ataupun kepalanya disikat pun tak ada masalah kalau kita terjemah ra's. Tapi orang faham sikat kepala tu merujuk kepada rambut yang berada di kepala. Tapi kadang-kadang ada sebahagian orang ni dia terlampau rigid sangat dalam bab-bab terjemahan ni. Benda boleh faham tetapi nak buat sulit contohnya. Ada juga sebahagian orang. Kemudian dikata di sini yakhtalu fi mishyatih. Dan yakhtal ni daripada perbuatan golongan yang kita kata khuyala. Khuyala ni orang yang sombong, orang yang angkuh. Itu yang kalau tuan-tuan tengok dalam surah Luqman tadi. Kan Luqman dia bagi nasihat kepada anak dia. Dia kata wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mukhtal tu itulah dianya. Mukhtal tu orang yang sombong, fakhur, yang bermegah diri, yang berbangga-bangga. Allah tak suka. Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian dikata di sini jalan sombong, rambut sikat. Tapi tak salah pun rambut sikat. Tak salah pakai pakaian cantik. Di sini kita kena teliti. Bahawasanya yang menjadi sebab dia ini mendapat azab
hanyalah kerana dia pakai pakaian sedemikian dengan bentuk kesombongan. Itu yang kita kena jelas sebenarnya. Kalau nak ikut, kalau semata memakai pakaian yang cantik dan rambut disikat, ini adalah satu kecantikan dan Allah tu maha cantik, dia suka kepada kecantikan. Tu ada satu hari Nabi SAW, Nabi ni dia bagi tahu, dia kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin atau misqalu zarratin min kibir, kata Nabi. Tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang dalam jantung hatinya ada sebesar zarah daripada perasaan al-kibir, iaitu takabbur, rasa megah diri, rasa sombong, rasa bangga, belagaklah dalam bahasa kita. Takkan masuk syurga. Tiba-tiba ada seorang lelaki, dia kata kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, inni la yu'jibuni ayyakuna ra'si dahinan. Aku ni suka kalau rambut aku ni sentiasa berminyak. Wa syiraku na'li jadidan. Tali kasut aku tu, aku suka kalau aku dapat tali kasut yang baru, dia kata. Tali selipar. Kemudian dia tanya Nabi, dia kata, afa minal kibri dzaka ya Rasulullah? Adakah perbuatan aku suka benda-benda itu tadi termasuk dalam takbur, wahai Rasulullah? Nabi kata, la. Nabi kata, tak. Zakal jamal, Nabi kata, itu adalah kecantikan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ni cantik dan dia suka kepada kecantikan. Jadi nampak di situ tidak dilarang dan tidak ditegah, tetapi part yang mana dilarang jika pakaian kita dengan penuh kesombongan. Kita berjalan sombong, berpakaian sombong. Yang tu yang dilarang di sisi agama. Maka dikata di sini idh khasafallahu bihil ard, tiba-tiba Allah menenggelamkannya di dalam tanah, fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia pun meronta-ronta di dalam tanah tersebut sehingga hari kiamat, wal a'yadzu billah. Kemudian ada riwayat yang lain daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamah wa man jarra minha syai'an khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Isbal itu berlaku pada izar, pada izar. Izar ni macam kita sebut, kalau orang kita mungkin nak terjemah sebagai kain plekat contoh. Izar lah tu. Kain. Dia kain yang dipakai yang menutup bahagian pusat ke bawah. Sebab itu yang kalau tuan-tuan biasa dengar tentang aktiviti Nabi sebaik masuk 10 akhir Ramadan. Apa yang Nabi buat? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashar shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlah wa ahya laylah. Nabi SAW apabila masuk 10 akhir Ramadan, shadda mi'zarahu, maknanya ikatan kain Nabi. Daripada izar lah tu, mi'zar. Daripada izar, Nabi ketatkan ikatan kain Nabi. Maka itu kata para ulama ada dua maksud. Yang pertama, Nabi meninggalkan hubungan suami isteri. Yang kedua, Nabi bersungguh dalam beribadah. Itu makna Nabi ketatkan ikatan kain. Jadi izar, isbal ini kata Nabi SAW, ia berlaku pada izar. Pada izar. Dan ia juga berlaku pada al-qamis, pada pakaian di sini atau baju. Wal imamah, juga pada serban, juga pada serban. Wa man jarra minha syai'an khuyala, sesiapa yang melabuhkan salah satu daripada ketiga-tiga ini. Tetapi tengok diikat dengan apa? Diikat melabuhkan itu dengan khuyala, dengan sifat sombong. Nah itu. Dengan sifat sombong. Maka lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Maka Allah tidak melihat ke arah dirinya pada hari kiamat. Maknanya Allah tak pandang. Allah memalingkan wajahnya daripada orang tersebut. Dan kita ni sebagai mukmin, sebenarnya masuk syurga tu bukanlah puncak atau kemuncak kepada nikmat. Tetapi kemuncak kenikmatan seseorang yang memasuki syurga adalah sebaik dia melihat wajah Allah.
inilah kemuncaknya untuk dia melihat ke arah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh melihat wajah Allah di dalam syurga. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badar, kata Nabi. Sesungguhnya kamu akan dapat melihat Tuhan kamu pada hari kiamat kelak sebagaimana kamu melihat bulan mengambang ataupun kamu melihat bulan pada malam ia mengambang. Macam semalam kita tengok bulan macam mana di langit. Tengok betapa terangnya bulan, betapa jelasnya bulan dan betapa cantiknya bulan pada malam yang kita sifatkan 13, 14, 15 hari bulan daripada setiap bulan. Jadi kita tengok pada waktu itu, Nabi kata kamu dapat melihat Tuhan kamu pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat tu hanyalah merujuk kepada penghuni apa? Penghuni syurga. Bukan penghuni neraka pun, tidak. Penghuni syurga sahaja. Sebab itu dalam Quran, Allah banyak bagi isyarat kepada perkara ini. Banyak yang diberikan, antaranya adalah lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Allah kata lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Kemudian ada satu lagi ayat yang mana Allah menyifatkan ia adalah sebagai satu tambahan lagi daripada kelebihan yang diperoleh dan diberikan kepada penghuni syurga. Dan kelebihan tu adalah para ulama tafsir kata iaitu melihat kepada wajah Allah, ru'yatullah, melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat. Dah kalau Allah palingkan mereka daripada melihat, maknanya mereka ni tak masuk syurga lah. Itu hakikat dia. Maka mereka ini tak melihat dan tak dipandang oleh Allah, maka mereka ini tidak berada pada syurga yang mana syurga ini dapat dilihat. Baik. Jadi sebab itu kita katakan di sini, dia bukan rupanya dia bukan semata seluar sahaja, kain sahaja, tidak. Tapi termasuk baju pun kalau kita labuhkan juga. Nampak? Tapi dengan tujuan apa? Sombong. Serban pun kalau kita pakai, labuhkan serban, tujuannya supaya nampak hebat, nampak gah. Pun termasuk dalam larangan juga. Dan yang berikutnya adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir bin Salim itu. Iyyaka wa isbal al-izari fa innaha minal makhilah. Minal makhilah. Jauhilah kamu daripada perbuatan melabuhkan pakaian kamu. Kerana ia termasuk sebahagian daripada kesombongan. Maka sesungguhnya Allah ni dia tidak suka kepada sombong. Allah tak suka kepada sombong. Dan kita kena ingat bahawasanya sombong ni dia adalah masalah hati. Dia adalah masalah hati. Dan sombong ni bahaya. Antara maksiat yang paling bahaya adalah sombong. Kita tahu yang iblis dia tidak masuk ke dalam neraka hanya kerana dia berzina atau dia minum arak atau dia berjudi. Tapi dia masuk neraka kerana dia sombong. Itu sebab dia masuk neraka. Sebab itu apabila Allah perintahkan kepada dirinya untuk dia sujud kepada Adam, tapi dia tidak sujud, maka dia termasuk, Allah kata, aba wastakbar. Dia enggan sujud dan dia sombong, wa kana minal kafirin. Dan dia tergolong dalam kalangan orang yang kafir, kata Allah. Dia aba wastakbar. Jadi perkataan istakbara ni yang kita nak jauhkan. Istakbar, takabbur, al-kibir. Sebab tu dalam hadis yang saya sebutkan tadi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang dalam jantung hatinya ada sebesar zarah daripada takabbur. Dan apa makna takabbur? Itu. Makna takabbur ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu definisi. Nabi kata al-kibru man safihal haqqa
wazdaran nas. Sebahagian kata ataupun sebahagian riwayat Nabi kata batarul haq wa ghamtun nas. Itu dia. Kedua-duanya maknanya sama sahaja. Al-kibru, takabur itu mansafihal haq, orang yang melekehkan kebenaran atau menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Sampai kepada dia kebenaran tapi dia tak terima kebenaran. Itu sombong. Dan wazdaran nas sama seperti wa ghamtun nas, iaitu dia memandang lekeh kepada orang ramai. Maknanya dia je yang hebat. Orang lain semuanya tidak betul. Orang lain tidak kena. Kalau nak bersembang tu asyik dia je yang betulnya. Kalau bersembang. Sampai orang ramai pun dah tahu dah. Dia ni jangan bersembang dengan dia ni sebab semua dia je yang betul. Semua dia yang betul tu dia tolak. Bukannya kerana hujah orang tu salah. Tidak. Tapi kerana dia duk merasa diri dia je yang betul. Orang lain semua tak betul. Kalaulah memang orang itu tidak betul, dia tegur. Tak apalah. Tapi dah kalau setiap kali orang bagi pandangan dia asyik nak kontra sahaja, dia nak menolak kebenaran, maka ini adalah zahir apa? Zahir kesombongan. Zahir kesombongan. Dan sebab itu Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Maknanya kalau melabuhkan isbal itu ataupun melabuhkan pakaian itu, Nabi kata ini termasuk daripada zahir kesombongan. Cuma inilah yang berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Sebahagian ulama kita, hadirin dan hadirat, mereka cenderung kepada mengatakan isbal ni adalah haram. Isbal ini adalah haram. Dia sama ada dia melabuhkan pakaiannya itu disebabkan sombong ke atau tidak sombong, tetapi kedua-duanya adalah haram. Kedua-dua ini pandangan, salah satu pandangan para ulama. Dan mereka agak tegas dalam hal ini. Dan antara yang tegas adalah mazhab al-Imam Syafi'i. Mereka agak tegas dalam isu ini. Pandangan yang kedua pula, mereka kata sebenarnya dia tidak haram selama mana tidak disertakan dengan kesombongan. Itu. Maknanya ada orang yang melabuhkan pakaian, tetapi dia tak langsung, dia bukan berniat nak sombong pun daripada pemakaian dia. Dia pakai seluar, dia pakai kain. Tapi kain dia terlabuh. Cuma dia tidaklah orang kata apa, memang tak ada niat untuk sombong. Maka yang ni, sebahagian ulama kata ia tidak termasuk dalam pengharaman. Cuma kalau ia dilakukan tanpa sebab, paling tinggi pun ia adalah makruh. Ia adalah makruh. Cuma kalau ia disertakan dengan kesombongan daripada perbuatan dia melabuhkan pakaian, maka ini jelas-jelas haram. Ini jelas haram dan termasuk dalam larangan yang terdapat di dalam hadis. Ada lagi riwayat di bawah itu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bainama rajulun yusalli musbilan izarahu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhhab fatawadda. Ketika mana seorang lelaki sedang salat dalam keadaan pakaiannya dilabuhkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lelaki tersebut, pergilah kamu dan berwuduklah kamu. Fadhahaba fatawadda'a thumma ja', dia pun pergi dan dia pun ambil wuduk, kemudian dia datang balik, faqal idhhab fatawadda'. Nabi kata pergilah kamu dan ambil wuduk. Lalu laki itu dia tanya kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ma laka amartahu ayyatawadda' thumma sakatta anhu. Ataupun ni seorang lelaki lain yang bertanya kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, kenapa kamu perintahkan dia untuk pergi berwuduk, kemudian kamu diam? Kamu tidak menjelaskan. Maka Nabi SAW kata, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu wa inna Allah la yaqbalu salata rajulin musbil. Sesungguhnya lelaki ini dia salat dalam keadaan dia melabuhkan pakaiannya, dan sesungguhnya Allah tidak menerima salat seorang lelaki dalam keadaan dia melabuhkan pakaiannya. Allah tidak menerima. Dan sebenarnya hadis ini, dia menceritakan tentang penerimaan amal. Tentang penerimaan amal. Tetapi sebenarnya, perbahasan fiqh, dia ada syarat sah dan dia ada syarat penerimaan. Sebenarnya dari satu sudut, salatnya di sisi syarak adalah sah. Salatnya di sisi syarak adalah sah kerana
sebenarnya isbal ini ia tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan salat. Ke tuan-tuan pernah belajar begitu? Dalam perkara yang membatalkan salat tak ada pun perkataan isbal ni. Maknanya perbuatan isbal ni tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan salat. Cuma dalam hadis ini Nabi rujuk kepada la yaqbal ataupun la yaqbalullah. Allah tidak menerima. Dan kita tahu banyak faktor salat tu tak diterima walaupun dia sah. Boleh jadi tak diterima. Macam kita kata puasa. Puasa sah tapi puasa tak diterima di sisi Allah. Dalam arti kata tak diterima itu tidak berpahala. Itu makna dia. Macam contoh, kita kata orang berpuasa tapi dia cakap bohong. Puasa dia sah ke tidak? Puasa dia sah tapi sebenarnya pahala puasanya sia-sia. Duk cakap bohong. Orang kata duk mengumpat. Ataupun mengadu domba dan selain daripada itu. Maka kita kata perkara-perkara seperti ini ia tidak membatalkan ibadat, tetapi ia ini dianggap sebagai menghapuskan pahala. Ada beza tu. Ada beza antara mubtilat dengan muhbitat. Yang ini dibahas oleh para ulama. Mubtilat ni perkara yang membatalkan, tetapi muhbitat ni perkara yang menghapuskan pahala. Contoh, kita kata bohong semasa puasa. Ia bukan mubtilat, ia muhbitat. Kalau mendedahkan aurat ketika puasa, dia bukan membatalkan puasa tetapi dia menghapuskan pahala puasa. Dan akhirnya sekali Nabi SAW kata apa? Kam min sa'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tidak, ataupun Nabi kata berapa ramai dari kalangan orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa pun daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga sahaja. Maka sia-sialah. Itu maknanya. Dia tak makan daripada pagi sampai malam. Dia dapat apa? Lapar je. Dia tak minum daripada pagi, subuh sampai maghrib. Dia tak dapat apa. Tak dapat apa tu maknanya tak dapat apa daripada pahala. Illal ju' wal 'atash. Melainkan lapar dan dahaga sahaja. Sia-sialah. Itu maknanya. Jadi disebut di sini wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbil. Allah tidak menerima salat seorang lelaki yang isbal. Baik. Dan kemudiannya Nabi SAW bersabda, "Man jarra sawbahu khuyala'a la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah." Sesiapa yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong, maka Allah tak akan melihat ke arah dirinya pada hari kiamat kelak. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an ata'ahadahu." Faqala innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Dia kata, "Wahai Rasulullah, kain aku ni kalau aku pakai dia akan jatuh atau dia akan terlucut, dia akan lebih daripada buku lali." Maknanya bila dia sebut itu kepada Nabi, maknanya bila Nabi sebut dan Abu Bakar dengar, dia kata, takkan Allah tak melihat kepada aku, sedangkan aku ni bila aku pakai kainnya, kain jatuh ke bawah, lebih daripada buku lali. Kemudian Nabi kata apa kepada Abu Bakar? Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sesungguhnya engkau ni tak termasuk dalam kalangan orang yang melakukan perbuatan itu kerana kesombongan. Nampak? Jadi di sini Nabi kaitkan dengan apa? Perbuatan melabuhkan itu dengan tujuan apa? Sombong ke atau bagaimana? Maknanya zahir ni di sini difahami daripada mantuk. Kalau yang disebut mantuk itu adalah kamu tak termasuk dalam kalangan orang yang melakukan perbuatan isbal kerana sombong. Maknanya yang kita faham, kalaulah orang itu dia isbal, nampak zahir pakaiannya labuh, tapi dia bukan kerana sombong. Boleh jadi sebab dia beli-beli pakaian tu dah memang labuh. Nak buat macam mana? Dia mungkin dia nak pergi alter, ALTER. Mungkin dia nak pergi buat itu pun tak ada masa ke, tak sempat lagi ke apa ke, contoh. Jadi itu tidak termasuk dalam kalangan pengharaman ini. Dan begitu juga yang disebutkan di sini oleh Nabi SAW, izratul mu'min ila ansafi saqaih. Pakaian seorang mukmin ini adalah sehingga kepada pertengahan betisnya sahaja.
Maknanya itulah kalau kita pakai seluar pun hakikatnya kena sampai ke betis. Tapi kita taklah sampai ke situ. Kalau ikut hadis ni adalah pakai kain ke, jubah ke, mesti ke mana betis kita tu di pertengahan. Ini adalah yang disebut di dalam hadis. Tetapi adakah kalau bawah sedikit selama tak melebihi atau melepasi buku lali dilarang? Kita kata tidak. Tidak dilarang. Kemudian disebut lagi di sini izratul muslim ila nisfis saq. Pakaian izar seorang muslim tu adalah sehingga separuh daripada saq. Dan saq adalah betis. Wala haraja aw la junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Antara separuh betis dengan buku lali itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Selama apa? Selama tak melepasi buku lali. Maka na asfala minal ka'baini fahuwa finnar, kata Nabi. Pakaian yang melepasi buku lali, maka ia berada di neraka. Pakaian yang melepasi buku lali, maka ia di neraka, kata Nabi. Wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaih. Sesiapa yang melabuhkan pakaiannya melepasi buku lali, maka Allah tidak akan melihat ke arah dirinya pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat kepada dirinya pada hari kiamat. Tetapi nampak juga ada disebutkan perkataan batar. Batar. Tadi saya sebut perkataan batar ni ketika saya menjelaskan tentang definisi kibir. Batarul haq. Maknanya dia sombong dengan kebenaran, dalam arti kata dia menolak kebenaran. Jadi bataran yang tu dikaitkan. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha. Satu hari aku lalu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan izar aku itu labuh ataupun jatuh ke bawah melepasi paras buku lali. Kemudian Nabi berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, dan Ibnu Umar ni namanya Abdullah bin Umar. Irfa' izarak. Angkatlah kamu punya izar tu. Maknanya tinggikan dia. Farafa'tuhu. Lalu aku pun meninggikan izar tersebut. Summa qal. Kemudian Nabi kata, zid. Tinggi lagi Nabi kata. Kemudian kata Abdullah bin Umar, fama ziltu ataharraha ba'du. Maka dalam selepas daripada peristiwa tersebut, sentiasalah aku berjaga-jaga dalam izar tersebut. Berjaga-jaga dalam izar tersebut. Maka kata di sini, semua orang yang mengenakan baju farjiyah, dan disebutkan di sini, atau jubah, ataupun seluar, atau khufajiyah yang hampir menyentuh tanah, maknanya labuhnya seluar yang kita pakai, jubah yang kita pakai, kain yang kita pakai, sehingga mencecah ke tanah melepasi paras buku lali, maka ia juga termasuk dalam ancaman tersebut. Termasuk dalam ancaman tersebut. Maka sebagai satu kesimpulan, maka saya kata di sini, ulama khilaf berbeza pandangan tentang hukum isbal ini. Iaitu haram, sebahagian cenderung kepada ianya haram. Baik orang itu melakukannya kerana sombong ataupun tidak. Maknanya kalau dia sombong ke tidak sombong, kalau pakaiannya melepasi paras buku lali, maka ia dianggap sebagai perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Dan sebahagian yang lain, mereka pula cenderung kepada perincian, kepada tafsil. Haram sekiranya perbuatan isbal itu disertakan dengan angkuh dan sombong, tetapi sekiranya tidak, maka tidak. Maknanya sekira seseorang itu pakaiannya labuh, orang lelaki, tetapi ia tidak berhajat dan tidak bertujuan melabuhkan pakaian tersebut kerana sombong, maka ia tidak termasuk dalam pengharaman dan larangan. Cuma orang kata yang mana yang lebih afdal? Semestinya lah tidak isbal. Yang ni yang paling afdal. Baik seluar ke, baik kain ke, baik jubah ke. Cuma konsep yang paling asas, kita ni kalau kita tengok pakaian orang, kita tengok dia, dia ni isbal. Tak boleh kita nak mudah kata dia ni masuk neraka ke dan seumpamanya. Kadang dia kena teliti sedikit. Maka kita bagi keuzuran. Boleh jadi dia berpegang kepada pandangan yang mana apa?
pandangan yang mengatakan ianya tidak haram dalam erti kata tidak sombong, sekiranya dilaku dalam keadaan tidak sombong. Maka itu serba sedikit perbahasan kita pada malam ni, dan mudah-mudahan ia boleh difahami dengan baik insya-Allah. Bahawasanya yang paling afdal sentiasalah tidak isbal itu yang lebih diberikan keutamaan. Kalau orang nak keluar daripada khilaf, maknanya ada sebahagian ulama kata haram, sekiranya ada ulama yang kata haram secara mutlak. Maknanya sombong ke tak sombong, isbal adalah haram. Namun sebahagian ulama dia perincikan, dia kata ia haram sekiranya disertakan dengan kesombongan, tetapi sekiranya tidak disertakan dengan kesombongan maka ia tidak haram. Maka kalau kita nak keluar daripada khilaf ni, maka sudah tentu keluar daripada khilaf adalah dengan kita tidak isbal. Kalau boleh, kalau kita pakai seluar dan kita lihat seluar itu labuh, maka dilipat. Dilipat, orang kata seluar tersebut, sehinggalah pakaian kita itu melepasi daripada ataupun tinggi lagi daripada buku lali. Begitulah kefahamannya. Kalau kain pelekat ni tak apa, kain pelekat kita boleh tarik. Maknanya ikat lagi sampai ke atas, pastikan kain pelekat juga atas buku lali. Tapi kalau macam jubah ni dia agak susah, macam mana nak lipat jubah? Melainkan kita kena potong. Kalau seluar okey. Kalau kain pun okey, sebenarnya boleh kita tarik. Tapi kalau jubah ni susah. Macam mana nak buat? Melainkan kita kena potong lah. Begitu. Tapi mungkin sebab sebahagian orang mungkin dia tak tahu pun benda ni. Sebab dia nampak macam biasa. Saya pernah sebut perbahasan isu ni di salah satu surau. Orang kata, ustaz tak pelik ke tengok pakai atas buku lali? Dia kata gitu. Padahal zaman Nabi, bawah buku lali yang pelik. Kepelikan tu ikut zaman. Tapi apa yang agama ajar? Maknanya agama tunjuk macam mana dari sudut apa panduan agama kita terhadap isu isbal seperti ini. Baik, jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk dosa besar yang ke-53 insyaAllah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.